Syarikat Islam telah bermula, asasnya telah mula nyata, dibangunkan oleh pemudi-pemuda melalui dakwah merata-rata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Ijazah Sarjana Muda Usuluddin semester ke-6. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang. Saya Khairul Zain bin Zul, nombor matrik 050763. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk Darul Arqam. Sejarah penubuhan. Pertubuhan ini dikenali sebagai Jemaah Aurat Muhammadiyah. Selain itu, kumpulan ataupun pertubuhan ini didakwa mempunyai kaitan dengan tarikat tasawuf, iaitu tarikat Muhammadiyah yang diasaskan oleh Syekh Muhammad Suhaimi bin Abdullah. Malangnya, pertubuhan ini bukanlah satu pertubuhan yang sah kerana ia tidak didaftarkan melalui pendaftaran pertubuhan Malaysia. Darul Arqam diasaskan oleh saudara Asy'ari bin Muhammad pada tahun 1968, akan tetapi ia diharamkan pada tahun 1994. Sebelum tertubuhnya Darul Arqam, saudara Asy'ari terlebih dahulu terlibat sebagai seorang guru agama di beberapa buah sekolah dalam tempoh tertentu. Kemudian beliau juga terlibat dalam parti politik PAS, iaitu beliau menjadi seorang esko PAS di negeri Selangor. Kemudian beliau masuk ke NGO yang dikenali sebagai ABIM. Beliau memegang jawatan sebagai Ketua Dakwah ABIM wilayah Persekutuan. Disebabkan kegagalan beliau untuk menjalankan dakwah mengikut rentak beliau, akhirnya beliau dan rakan-rakan beliau keluar daripada keadaan mereka dan mereka tubuhkan pertubuhan mereka sendiri. Itulah kita kenali sebagai Darul Arqam ataupun Al-Arqam. Seterusnya, antara kegiatan Darul Arqam. Di sini saya lampirkan 3 kegiatan Darul Arqam. Pertama ialah pendidikan, kedua adalah dakwah, yang ketiga adalah ekonomi. Melalui pendidikan, Darul Arqam ataupun Al-Arqam, mereka berjaya menubuhkan Yayasan Al-Arqam. Melalui yayasan inilah mereka mengajarkan kelas-kelas agama fardu ain seperti tauhid, fiqh, tafsir Quran. Begitu juga mereka mengajarkan kelas bahasa Inggeris. Untuk dakwah, mereka fokus kepada aktiviti kemasyarakatan seperti mereka melakukan aktiviti usrah antara ahli mereka. Seterusnya mereka melakukan ziarah dan ceramah. Untuk ekonomi pula, Darul Arqam menjadikan Kampung Sungai Pecala sebagai perkampungan Arqam. Di sini terdapat pelbagai kemudahan sehingga mereka mampu untuk mengeluarkan produk mereka yang tersendiri. Seterusnya inilah perkembangan Darul Arqam. Sebelum gahnya pertubuhan Darul Arqam ini, mereka memulakan ataupun mereka memfokuskan sebagai asasnya fokus kepada individu dan keluarga, memperbaiki diri sendiri dan ahli keluarga. Seterusnya mereka bergerak kepada masyarakat sekeliling. Mereka berinteraksi dengan masyarakat melalui aktiviti kemasyarakatan seperti kuliah, ceramah agama dan ziarah. Seterusnya mereka memperkasakan pergerakan mereka dengan bergiat dari segi ekonomi. Kegiatan mereka ini mendapat sambutan sehingga ke luar negara. Jadi tidak hairanlah sekiranya di luar negara mempunyai pengikut Darul Arqam seperti di Mesir dan di Jordan. Seterusnya akan dibentangkan oleh sahabat saya. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mifzal Mukri bin Muhammad Firdaus 051673. Saya akan membentangkan tentang ciri-ciri kesesatan Al-Arqam dan fatwa pengharaman kumpulan ini. Yang pertama sekali, mereka mengatakan bahawa Syekh Muhammad Suhaimi ialah Khalifah Rasulullah, bahkan setaraf dengan Khulafah Ar-Rasyidin yang lain. Yang kedua, mereka mengatakan bahawa Syekh Muhammad Suhaimi yang telah meninggal dunia pada tahun 1925 dikatakan tidak mati tetapi gaib dan akan muncul kembali sebagai Imam Mahdi. Yang ketiga, mereka mendakwa bahawa
mereka boleh bertemu dengan Nabi dan para awliya secara jaga, yaqazah, dan boleh juga melalui mimpi. Melalui mimpi tu dikatakan bahawa supaya untuk mereka memastikan akan sesuatu perkara. Maknanya di dalam mimpi tu mereka akan bertanya tentang kebenaran satu-satu ini. Jadi mereka berinteraksi dalam mimpi, boleh bertemu dalam mimpi secara jaga. Yang keempat, dikatakan bahawa Syekh Muhammad Saimi boleh diseru apabila memerlukan pertolongan. Maka ini amatlah menyeleweng lah daripada ajaran akidah Sunnah wal Jamaah. Dan yang utamanya yang tidak saya nyatakan di sini adalah berkaitan dengan aurat Muhammadiyah. Yang dikatakan kononnya berasal dari ayat-ayat suci Al-Quran yang diamalkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi, yang kemudiannya dikenali sebagai Imam Mahdi Al-Muntazar, yang ditunggu-tunggu, sebagaimana yang didakwa oleh Ustaz Asy'ari Muhammad, iaitu pengasas kepada Darul Al-Arqam. Menurut Syekh Suhaimi, oleh sebab ayat-ayat yang diamalkan dalam aurat Muhammadiyah ni semakin banyak dan terlalu berat untuk diamalkan dengan sempurna, maka beliau telah berdoa kepada Allah SWT supaya ditunjukkan cara bagaimana untuk meringkaskan amalan-amalan tersebut. Kemudian Syekh Suhaimi mendapat petunjuk, kononnya menyuruh dia masuk ke dalam Kaabah selepas tengah malam yang tertentu. Maka ketika dia masuk, tiba-tiba dia berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam keadaan jaga, bukan mimpi, jaga. Dan Rasulullah SAW telah mengajarkan kepadanya bacaan aurat Muhammadiyah itu secara serta-merta dan diamalkan oleh beliau. Okey, seterusnya kita pergi kepada fatwa pengharaman Al-Arqam ni. Seperti mana yang kita tahulah, Al-Arqam ni dia dah lama ada, dah lama wujud dan lama tertubuh di Malaysia ni. Jadi ia mula diharamkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan pada Ogos 1994. Dan juga difatwakan Negeri Sembilan pada 4 Ogos 1994, Fatwa Negeri Melaka pada 11 Ogos 1994, Fatwa Negeri Perak Darul Rizwan pada 18 Ogos 1994 dan Jabatan Kuasa Negeri Perlis. Kemudian Fatwa Negeri Pahang pada 18 Ogos 1988 dan 22 September 1994. Fatwa Negeri Kedah Darul Aman pada 18 Ogos 1999, Fatwa Negeri Selangor Darul Ihsan pada 4 Februari 1993 dan 11 Ogos 1994, Fatwa Negeri Terengganu pada 18 Ogos 1994 dan Fatwa Majlis Fatwa Wilayah Persekutuan pada 1 Disember 1988 dan Negeri Sabah pada 23 Ogos 1994 dan Negeri Sarawak pada 19 Ogos 1994. Maka kesemua majlis fatwa ini telah memfatwakan bahawa ajaran bagi kumpulan gerakan Al-Arqam ni difatwakan sesat dan menyeleweng daripada akidah Islamiyah. Kemudian kesemua majlis fatwa seperti yang saya telah sebutkan di atas tadi telah mewartakan berkenaan dengan aurat Muhammadiyah yang seperti yang saya telah ceritakan daripada awal perbincangan saya tadi, yang menjadi pegangan kumpulan Al-Arqam memutuskan bahawa buku yang bertajuk Aurat Muhammadiyah Pegangan Darul Al-Arqam yang ditulis oleh Ustaz Haji Asy'ari Muhammad dan isi kandungannya serta kitab bernama Manaqib Riwayat Hidup Syekh Muhammad Suhaimi yang ditulis oleh Muhammad Taha As-Suhaimi dan juga ditulis oleh pihak-pihak lain dalam semua bahasa, dan isi kandungannya mengandungi ajaran dan fahaman yang bertentangan dengan akidah dan syariat Islamiyah serta mengelirukan dan boleh menyesatkan masyarakat Islam. Jadi fatwa kesemua majlis fatwa yang seperti yang saya telah sebut tadi telah memfatwakan bahawa buku yang ditulis oleh Ustaz Haji Asy'ari Muhammad ini dan buku yang ditulis oleh Muhammad Taha As-Suhaimi ini bertentanganlah daripada ajaran akidah syariat Islamiyah. Kemudian selepas pengasas bagi kumpulan Al-Arqam ini meninggal dunia,
terdapat juga usaha-usaha dari pengikut-pengikut beliau, daripada pengikut-pengikut kumpulan ini yang cuba untuk menghidupkan semula kumpulan Al-Arqam ini melalui beberapa syarikat. Sebagai contoh, syarikat Rufaqa Corporation Sendirian Berhad, SRC. Dan terdapat lagi lah syarikat-syarikat lain yang cuba memasukkan unsur-unsur daripada kumpulan Al-Arqam ni. Seterusnya kita pergi kepada sambungan daripada usaha-usaha syarikat Rufaqa Corporation Sendirian Berhad yang mana telah dikesan oleh Majlis Enakmen Majlis Fatwa Majlis Pulau Pinang, Negeri Pulau Pinang. Jadi terdapat banyak yang saya baca banyak dekat jurnal tu, tapi saya bawakan di sini 4 poin saja. Yang pertama, bertawasul kepada Ustaz Asy'ari Muhammad ketika menghadapi sesuatu kesulitan atau kecemasan. Maknanya Ustaz Asy'ari Muhammad ataupun Abuya ni akan menghantar bantuan, sama ada menggunakan jin Islam atau dengan karamahnya. Yang kedua, mereka mengatakan bahawa Ustaz Asy'ari Muhammad mempunyai kelebihan untuk menangguh ajal sekiranya ahli jemaah yang sampai ajal itu masih banyak dosa, serta boleh meminta Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggantikan ajal kepada ahli lain yang telah sempurna iman dan takwanya. Yang ketiga, ibadah sembahyang Jumaat pada mereka adalah tidak wajib kerana kerajaan yang ada sekarang ni bukanlah kerajaan Imam Mahdi. Maka apabila Imam Mahdi muncul, barulah terbentuknya kerajaan Imam Mahdi. Maka ibadah solat Jumaat ini ketika itu menjadi wajib. Seterusnya yang terakhir, Ustaz Asy'ari Muhammad tidak memerlukan kitab dalam proses pembelajaran kerana ilmunya datang terus daripada Allah SWT dalam bentuk ilham. Maka itu saja sekadar yang saya mampu kemukakan di sini. InsyaAllah, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin faminan nafsik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan bin Khalid, nombor matrik 051767. Baik, saya akan meneruskan dengan pembentangan mengenai kajian di dalam rakaman video ataupun keratan akhbar mengenai kesesatan kumpulan Darul Arqam. Diterbitkan pada 4 September 2020, memberi penerangan mengenai hal ehwal Darul Arqam secara umum dan juga menyeluruh. Video yang berdurasi selama berbelas minit ini menerima komentar tentangan daripada netizen. Tidak kurang juga ada yang membela video ini yang mengatakan bahawa kumpulan ini sebenarnya masih di landasan yang benar mengenerusi aplikasi YouTube. Kesesatannya, menurut video ini diterangkan bahawa kesesatan yang terdedah kepada kumpulan Darul Arqam ini didedahkan oleh Akbar, bukan melalui pusat Islam ketika itu. Ini menjadi antara isu kecil di kalangan netizen yang telah melihat video ini. Dikatakan juga pimpinan Darul Arqam telah dipecat bagi sesiapa daripada pimpinan yang telah mempersoalkan ajaran agama mereka yang diamalkan oleh golongan Darul Arqam itu. Kemudian keratan akhbar pada 10 Jun 2013 mengenai polis memantau aktiviti Darul Arqam, dipercayai pada waktu tersebut masih beroperasi termasuk mengadakan parlimen roh kumpulan itu 2 kali sebulan sebagai usaha mengekalkan kesetiaan pengikut ajaran berkenaan. Ini terjadi setelah berlaku pergolakan dalam kumpulan Darul Arqam itu. Kemudian penahanan Hatijah Am bersama beberapa orang pengikut dan didakwa oleh mahkamah sebelum melafazkan taubat daripada kesesatan yang dituduh oleh kerajaan.
Jadi kesimpulannya pada kumpulan Darul Arqam ini, kumpulan ini terbukti kesesatannya dalam soal akidah, namun pembangunan ekonominya dibina dengan sangat utuh dan sistematik. Ini kita dapat saksikan daripada video yang berdurasi berbelas minit tadi yang menyatakan bahawa begitu kukuh ekonomi daripada Darul Arqam ini, yang mana dinyatakan aset yang telah dibekukan adalah sebanyak 500 juta. Dan kemudian kepercayaan terhadap sesuatu pertubuhan dakwah perlulah berdasarkan aspek yang menyeluruh, bukan semata-mata aspek ekonomi yang menjamin kebenaran sesuatu pertubuhan. Sekiranya kita memandang hanya sekadar aspek ekonomi, maka dengan mudahnya kita akan mengenepikan segala aspek yang lain. Dan aspek yang paling penting sekali dalam sesuatu pertubuhan untuk kita ikuti adalah akidah itu sendiri. Kerana akidah itu adalah memegang segala amalan. Kemudian kurang kepekaan dan kelemahan dalam mengesan dengan cepat akan pertubuhan dakwah Darul Arqam mendorong kepada pertambahan ahli dan perkembangan ekonomi mereka. Itulah yang terjadi pada Darul Arqam di Malaysia. Yang terakhir, penyatuan umat dalam mempertahankan kebenaran amat penting untuk menjamin keharmonian dan mengelak keamanan digugat dari segala aspek. Itu saja daripada kumpulan kami. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarikat Islam telah bermula, asasnya telah mula nyata, dibangunkan oleh pemudi-pemuda melalui dakwah merata-rata.